Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru yang sedang menyaksikan program ini. Saya Cikgu Syafidah binti Sa'ad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu 17 ingin berkongsi dengan guru-guru sekalian berkaitan pentaksiran bilik darjah PBD bagi mata pelajaran pertanian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sektor pembelajaran dengan kerjasama SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kerana memberi peluang kepada saya untuk membuat perkongsian berkaitan pentaksiran bilik darjah mata pelajaran pertanian tingkatan 4 dan tingkatan 5. Fokus perkongsian saya pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD dapat dijalankan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pertanian dijalankan. Semoga dengan sedikit perkongsian yang akan saya sampaikan ini, guru-guru dapat jadikan sebagai panduan bagi menjalankan proses pentaksiran bilik darjah dengan lebih baik. Melalui perkongsian ini, guru-guru bolehlah mengolah dan membuat penambahbaikan mengikut tajuk yang telah dirancang. Sebagai permulaan, ingin saya gariskan beberapa panduan yang guru-guru boleh tahu untuk membuat persediaan sebelum melaksanakan pentaksiran bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Perkara pertama yang guru perlu tahu adalah proses pentaksiran bilik darjah haruslah berlaku serentak dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ia bukanlah satu perkara yang berasingan. Perkara kedua yang perlu guru tahu ialah guru harus merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian seperti biasa untuk sesi PDP. Namun, apa yang perlu guru tekankan adalah guru perlu mengenal pasti apakah tahap penguasaan yang boleh dicapai oleh murid-murid dalam aktiviti yang telah dirancang dengan merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Perkara yang terakhir ialah guru perlu bersedia dengan kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran yang sesuai bagi membantu murid untuk mencapai tahap penguasaan yang telah guru rancang tadi. Semoga dengan panduan ringkas ini, guru-guru mendapat gambaran awal bagaimanakah pentaksiran bilik darjah dapat dijalankan dengan teratur. Seperti yang semua guru sedia maklum, terdapat 3 kaedah pentaksiran. Kaedah yang pertama ialah kaedah pentaksiran secara lisan, kaedah pentaksiran secara bertulis dan kaedah pentaksiran secara pemerhatian. Kaedah pentaksiran secara pemerhatian, lisan dan bertulis boleh dilaksanakan secara berasingan atau digabungkan. Pentaksiran ini dijalankan secara berterusan untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat pentaksiran yang lebih jelas berkaitan keupayaan dan perkembangan murid. Penentuan kaedah pentaksiran ini bergantung kepada objektif pembelajaran yang hendak ditaksir dan bersesuaian dengan keupayaan pelajar. Saya ingin kongsikan bagaimanakah saya melakukan proses pentaksiran bilik darjah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya rancang pada tahun lepas. Saya memilih bab 1, Sains Tanah. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat
standard kandungan yang terdapat dalam DSKP. Jika dilihat pada standard prestasi bagi mendapat tahap penguasaan 1, murid boleh menyatakan jenis tanah dan sifat tanah berdasarkan pemerhatian pada sampel tanah. Jika dilihat pada standard kandungan pula, di manakah pentaksiran TP1 berlaku? Ianya berlaku pada standard pembelajaran 1.1.1, di mana murid boleh menyatakan jenis tanah iaitu tanah lom, tanah liat, tanah kelodak, tanah pasir dan tanah organik. Manakala bagi mendapatkan tahap penguasaan 2, murid boleh menerangkan mana-mana satu jenis tanah dan sifat-sifatnya. Di manakah berlakunya pentaksiran bagi TP2? Ia berlaku pada standard kandungan 1.1.2, di mana murid boleh menerangkan sifat tanah dari aspek daya memegang air, saiz bumi, rongga udara, saliran dan kandungan nutrien. Guru-guru boleh menggabungkan standard pembelajaran atau TP1 dan TP2 dan dijalankan secara serentak. Perkara-perkara yang telah saya katakan tadi berkaitan standard kandungan, standard prestasi, standard pembelajaran perlulah dirujuk dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran yang telah dibekalkan dan menjadi panduan kepada semua guru. Apakah objektif pembelajaran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran bagi pelaksanaan pentaksiran TP1 dan TP2? Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan jenis tanah iaitu tanah lom, tanah kelodak, tanah pasir, tanah organik. Menerangkan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sifat-sifat tanah. Guru-guru sekalian, semasa merancang rancangan pengajaran harian dan aktiviti PDP serta PBD, guru perlu mengenal pasti apakah kaedah pentaksiran dan instrumen pentaksiran yang sesuai untuk digunakan. Kaedah pentaksiran yang telah saya gunakan adalah kaedah pentaksiran secara lisan. Instrumen yang telah saya gunakan ialah soalan. Aktiviti yang berlaku di sini adalah aktiviti guru dengan murid. Guru menunjukkan beberapa bekas yang mengandungi beberapa sampel tanah dan mengajukan soalan kepada murid. Antara soalan yang saya ajukan kepada murid adalah nyatakan jenis tanah yang kamu dapat lihat di hadapan ini. Apakah sifat-sifat tanah bagi tanah pasir dan tanah liat? Apakah sifat-sifat tanah yang lain? Guru boleh menerima jawapan daripada murid berdasarkan apa yang mereka lihat. Guru boleh mencatat jawapan murid pada papan putih dan guru memberikan peneguhan dan merangsang minda murid bagi mendapatkan tahap penguasaan 1. Selain itu, guru boleh memberikan respon dan motivasi untuk membantu murid menambah baik jawapan mereka. Baiklah, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seterusnya, saya memilih kaedah pentaksiran secara pemerhatian. Instrumen yang digunakan adalah hasil kumpulan dan gambar aktiviti.
Aktiviti yang berlaku adalah perkara yang guru lakukan ialah murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Selepas itu, setiap wakil kumpulan mencabut undi untuk mendapatkan tajuk perbincangan. Dalam aktiviti kumpulan, murid akan berbincang dan menyediakan bahan pembentangan. Murid akan bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan untuk mendengar penerangan daripada seorang wakil dalam setiap kumpulan. Seterusnya, murid akan mencatat maklumat yang diperoleh dalam buku nota. Murid akan memberikan komen terhadap penerangan dan hasil kerja murid. Seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran diteruskan dengan pentaksiran bilik darjah. Daripada aktiviti kumpulan yang telah dijalankan tadi, murid boleh membuat penilaian hasil kerja kumpulan di mana kaedah pentaksiran yang saya gunakan adalah kaedah pentaksiran secara pemerhatian. Instrumen pentaksiran yang saya gunakan ialah hasil kumpulan dan gambar aktiviti. Ini merupakan gambar sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah saya ambil. Guru-guru sekalian, kaedah pentaksiran yang berikutnya adalah kaedah pentaksiran secara bertulis. Instrumen yang telah saya gunakan ialah lembaran kerja dan latihan bertulis. Setelah guru melaksanakan soal jawab, pelajar membuat pembentangan kumpulan. Guru boleh memberikan latihan sebagai pengukuhan kepada murid. Murid diminta menjawab soalan-soalan bertulis berkaitan tajuk yang telah mereka pelajari. Setelah guru mengetahui bagaimanakah cara untuk mendapatkan tahap penguasaan 1 dan tahap penguasaan 2, mari kita lihat pula bagaimanakah caranya untuk memberikan tahap penguasaan 3. Merujuk kepada standard prestasi, tahap penguasaan 3 dicapai apabila murid boleh mengkelaskan jenis tanah melalui pemerhatian dan lawatan tapak di tapak penanaman. Jika merujuk kepada standard pembelajaran 1.1.3, murid dapat membezakan jenis tanah berdasarkan sifat tanah. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk memberikan tahap penguasaan 4? Berdasarkan standard prestasi, tahap penguasaan 4 dicapai apabila murid boleh menganalisis sampel tanah untuk menentukan jenis tanah. Dengan merujuk standard pembelajaran 1.1.4, murid dapat mengkaji jenis tanah di tapak penanaman melalui kaedah makmal dan kaedah medan ataupun kaedah rasa guna jari. Bagaimana pula cara untuk memberikan tahap penguasaan 5? Berdasarkan standard prestasi, tahap penguasaan 5 dicapai apabila murid membuat kesimpulan dalam laporan kajian sampel tanah dari tapak penanaman. Berdasarkan standard pembelajaran 1.1.5, murid dapat mengklasifikasikan jenis tanah di tapak penanaman berdasarkan sifat tanah. Hal ini bermaksud murid berkebolehan mengkelaskan jenis-jenis tanah mengikut ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Baiklah, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran bagi tahap penguasaan berikut.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat membezakan jenis tanah berdasarkan sifat-sifat tanah, mengkaji jenis tanah di tapak penanaman melalui kaedah makmal dan kaedah rasa guna jari, mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan sifat-sifat tanah. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran seterusnya ialah murid menjalankan eksperimen makmal, iaitu menentukan tekstur tanah menggunakan kaedah rasa guna jari. Semasa aktiviti PDP ini dijalankan, pentaksiran bilik darjah telah pun berlaku. Kaedah pentaksiran yang saya gunakan adalah kaedah pentaksiran secara lisan. Instrumen yang digunakan adalah soalan. Perkara yang guru lakukan ialah guru menyediakan bahan dan alatan. Guru menjelaskan perkara yang perlu dipatuhi bagi memastikan kejayaan eksperimen. Selain itu, guru juga menerangkan langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen. Eksperimen yang dilakukan adalah eksperimen kaedah medan rasa guna jari dengan membentuk rod dan cincin daripada sampel-sampel tanah yang telah disediakan. Guru juga boleh menjalankan eksperimen lain, iaitu eksperimen makmal, seperti ujian keupayaan memegang air, ujian kadar pengaliran air, ujian mendapan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, dan guru boleh mentaksir PBD murid. Semasa eksperimen ini berlangsung, guru mengajukan beberapa soalan rangsangan untuk membina pengetahuan dan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid. Antara soalan-soalan yang diajukan kepada murid ialah apakah sifat-sifat bagi tanah liat, lom dan pasir? Bolehkah rod dan cincin dibentuk menggunakan tanah pasir? Kenapa? Bolehkah rod dan cincin dibentuk menggunakan tanah liat? Tanah apakah yang boleh membentuk rod dan cincin retak-retak? Kaedah pentaksiran yang digunakan semasa murid menjalankan eksperimen ini ialah kaedah pentaksiran secara lisan, iaitu aktiviti murid bersama murid. Instrumen yang digunakan ialah perbincangan dan pentaksiran rakan sebaya. Pentaksiran PBD berlaku semasa penerangan murid kepada ahli kumpulan. Murid juga boleh membuat penilaian kendiri semasa berbincang dengan ahli kumpulan. Aktiviti yang berlaku adalah murid menjalankan eksperimen dalam kumpulan. Setiap kumpulan menjalankan eksperimen membentuk cincin dan rod menggunakan sampel-sampel tanah. Setiap kumpulan mengklasifikasikan dan menentukan jenis tanah. Seterusnya, murid akan membuat kesimpulan kajian sampel tanah. Aktiviti seterusnya adalah murid dikehendaki menulis laporan eksperimen dan menjawab soalan latihan pada lembaran kerja yang telah guru sediakan. Semasa aktiviti PDP ini berlangsung, kaedah pentaksiran PBD yang saya gunakan ialah kaedah pentaksiran secara bertulis. Di sini saya jadikan laporan eksperimen dan latihan bertulis pelajar sebagai instrumen pentaksiran bagi kaedah bertulis. Guru-guru sekalian, untuk pengetahuan semua, dalam standard kandungan 1.1 jenis tanah, murid perlulah
membentangkan hasil kajian sampel tanah dalam bentuk multimedia secara kreatif dan inovatif. Ini merupakan tahap penguasaan 6 yang murid boleh capai. IP 6 ini sebenarnya tidak terkandung dalam mana-mana standard pembelajaran. Namun, sekiranya murid melaksanakan pembentangan hasil kajian sampel tanah menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) secara kreatif dan inovatif, murid layak mendapat tahap penguasaan 6. Oleh itu, kita sebagai guru perlulah memberi motivasi dan galakkan kepada murid untuk membuat pembentangan menggunakan multimedia setelah mereka menjalankan eksperimen tersebut. Ini adalah gambar semasa murid-murid saya membuat pembentangan hasil eksperimen yang telah mereka jalankan. Baiklah guru, setelah guru melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran serta mentaksir PBD, bagaimanakah rekod perkembangan murid dalam pentaksiran bilik darjah tersebut direkodkan? Seperti yang semua guru sedia maklum, terdapat template pentaksiran bilik darjah secara luar talian yang telah disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum yang perlu diisi oleh guru sebagai bentuk perekodan akhir. Amalan di sekolah yang saya buat adalah saya menggunakan buku rekod mengajar. Selain itu, guru boleh juga menggunakan buku catatan guru, senarai semak dan pelaporan Excel. Namun begitu, guru-guru boleh menggunakan inisiatif sendiri bagi mewujudkan borang-borang sementara perkembangan murid sebelum tahap penguasaan tertinggi bagi satu-satu tajuk dipindahkan ke dalam perekodan akhir tadi. Sebagai contoh, di sini saya tunjukkan contoh rekod perkembangan murid sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah saya buat. Guru boleh membuat penambahbaikan sekiranya dirasakan perlu. Selanjutnya, guru boleh memindahkan maklumat berkaitan tahap penguasaan murid tertinggi yang telah mereka capai bagi setiap standard kandungan ke dalam template pelaporan PBD secara luar talian yang telah disediakan oleh BPK. Template pelaporan ini disediakan dalam fail Microsoft Excel. Guru-guru sekalian, semasa Perintah Kawalan Pergerakan, guru perlu menggunakan dua medium untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Medium pertama adalah secara offline ataupun luar talian. Murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Selain itu, guru juga boleh menyediakan modul latihan. Semasa hari berlakunya PDPR, murid boleh melakukan tugasan atau latihan menggunakan modul yang telah guru berikan. Medium yang kedua pula ialah medium online ataupun dalam talian. Murid belajar menggunakan peranti dan ada capaian internet. Murid belajar secara real time. Selain itu, guru juga boleh memberikan latihan dalam bentuk Google Form ataupun menggunakan medium WhatsApp ataupun Telegram. Selain itu, guru juga boleh menghantar ataupun memberikan video, klip audio, e-buku, rakaman video
dan tugasan dalam talian. Sekiranya guru menghadapi masalah capaian penglibatan murid seperti murid menghadapi masalah capaian internet atau lain-lain, guru bolehlah menyediakan modul kepada murid. Apa yang telah saya buat adalah saya membuat rakaman ringkas berkaitan tajuk yang hendak saya ajar pada hari tersebut. Video tersebut saya akan berikan kepada pelajar melalui grup WhatsApp pertanian kelas saya. Seterusnya, murid akan menulis nota berkaitan tajuk itu di dalam buku nota. Seterusnya, saya akan memberikan arahan tugasan untuk pelajar menjawab soalan menggunakan modul ataupun menggunakan Google Form. Saya menghantar link Google Form ke dalam grup WhatsApp kelas pertanian. Ini merupakan contoh rancangan pengajaran harian dan rancangan pentaksiran bilik darjah yang telah saya rancang. Kaedah yang saya gunakan adalah kaedah pentaksiran secara bertulis dan secara lisan. Manakala instrumen yang saya gunakan ialah soalan latihan ataupun modul dan juga soalan secara lisan. Aktiviti PDP yang berlaku adalah seperti yang saya terangkan tadi, iaitu saya menghantar rangkaman gambar ataupun suara penerangan pengajaran tajuk 1.1 jenis tanah. Selain itu, saya membuat penerangan isi pelajaran berkaitan jenis-jenis tanah dan sifat-sifat tanah. Pada masa yang sama, saya menunjukkan contoh sampel tanah melalui rakaman video. Saya juga menghantar gambar sampel tanah yang telah diambil kepada murid. Murid dikehendaki mendengar rakaman suara itu. Murid akan mencatat nota di dalam buku nota berpandukan buku teks muka surat 10 hingga 13 dan muka surat 14 hingga 18. Selain itu, murid menjawab soalan lisan yang telah diberikan. Murid digalakkan menjawab soalan dan menghantar pesanan suara kepada guru. Kaedah yang ditaksir ini adalah kaedah pentaksiran secara lisan. Selain itu, murid menjawab soalan latihan dalam modul yang dibekalkan oleh saya. Murid digalakkan menjawab soalan bertulis. Kaedah pentaksiran di sini adalah kaedah pentaksiran secara penulisan. Ini adalah contoh latihan yang saya sediakan untuk murid dalam bentuk Google Form. Guru boleh menggunakan latihan ini kepada murid pada bila-bila masa sebagai latihan dan juga ulang kaji. Sekiranya guru menggunakan Google Form, guru akan lebih mudah untuk menyemak dan menganalisis jawapan murid yang telah menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Baiklah, setakat ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua guru yang menyaksikan program pada hari ini. Sekian, terima kasih. Para penonton yang dikasihi, sila isikan maklum balas program di pautan yang tertera.